Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Anak Kunci Syurga. Anak Kunci Syurga siri yang ke-36. Siri yang ke-36 iaitulah perbincangan tentang i'tikaf. Kita dah baca bab puasa, rukun-rukun, syarat-syaratnya, puasa yang dibolehkan, puasa yang makruh, puasa yang haram. Sambungan kali ini iaitulah i'tikaf. Apa makna i'tikaf? I'tikaf ni, tengok, iaitulah berhenti duduk dalam masjid. Itu makna i'tikaf. I'tikaf makna duduk satu tempat. I'tikaf. Sunat kita i'tikaf pada tiap-tiap masa. Bila-bila masa, artinya bila duduk, berhenti mana duduk di dalam masjid dengan niat. Duduk dalam masjid, niat i'tikaf. Dan syarat dia lagi, orang Islam yang berakal, yang suci daripada haid dan nifas. I'tikaf tu siapa? Syarat yang pertama nak i'tikaf, orang Islam yang berakal. Kalau orang gila mari i'tikaf, duduklah dia, jangan kacau kita sudah. Suci daripada haid dan nifas, jadi orang perempuan yang tak ada haid. Termasuk juga orang junub. Orang laki-laki yang junub, dia kena keluar, pergi mandi dulu dengan niatnya i'tikaf. Jadi kita faham i'tikaf maknanya berhenti duduk dalam masjid dengan niat. Itu makna i'tikaf. Dan i'tikaf pada 10 yang terakhir, i'tikaf pada malam 10 yang terakhir daripada Ramadan lebih afdal daripada i'tikaf pada yang lainnya. Mana dalil? Kerana hadis yang diriwayat oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim rahimahumullah, annahu sallallahu alaihi wasallam i'takafa al-ashr al-awsat min Ramadan, thumma i'takafa al-ashr al-awakhir wa lazamahu hatta tawaffahu Allah ta'ala, thumma i'takafa azwajuhu min ba'dihi. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'tikaf. I'tikaf bila? Pada 10 malam yang tengah pada bulan Ramadan. Jadi peringkat awalnya Nabi kita i'tikaf di tengah, i'tikaf di awal. Tapi istaqarral amru, maknanya tetaplah i'tikaf ini di akhir kehidupan Nabi. Nabi kita i'tikaf di akhir Ramadan, 10 yang terakhir. Kemudian i'tikaf di tengah yang Ramadan, kemudian i'tikaf ia pada 10 malam yang terakhir. Maknanya start daripada malam 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Habis i'tikaf. Dan melazimkan ia, yakni berterusan. Tandalah istilah kita lama ni. Melazimkan, yakni berterusan dengan i'tikaf itu hingga wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian i'tikaf pula isteri-isteri baginda Ummahatil Mukminin radhiyallahu anhunna, selepas daripada Nabi kita wafat, isteri Nabi pula i'tikaf. Jadi dalam hadis ini ada 2 masalah. Masalah yang pertama, Nabi kita i'tikaf 10 akhir. Kalau nak i'tikaf awal, daripada awal Ramadan sampai akhir lagi baik. Tapi yang kita nak dituntut sangat-sangatnya i'tikaf ni bila? Pada 10 akhir Ramadan. Sebab apa? Ini timbul sebab soalan. Sebab akan dijawab nanti. Yang kedua, orang laki-laki boleh i'tikaf dan orang perempuan juga boleh i'tikaf. Mana dalil? Dalilnya i'takafa azwajuhu min ba'dihi. Isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'tikaf selepas daripada Nabi wafat, mereka i'tikaf. Jadi orang perempuan boleh i'tikaf. Adalah i'tikaf
pada 10 malam yang terakhir itu lebih afdal. 10 akhir lebih afdal. Kenapa? Kerana menuntut malam Lailatul Qadri. Nak menuntut malam apa? Malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar, maka berjaga ia, berdiri pada malam-malam 10 akhir itu dengan melakukan salat, duk semaya, dan membaca Al-Quran, baca Quran, dan memperbanyakkan doa, banyak doa. Di antara doa yang Nabi baca, doa yang ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah tanya, ya Rasulullah, sekiranya saya bertemu dengan malam Lailatul Qadar, apa yang saya nak kata? Ikut Nabi kata, Nabi ajar apa kepada Aisyah? Nabi suruh baca, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ada tak ada dalam apa ni? Dalam kitab Perisai Muslim kita ada? Ada. Coba tengok di muka surat apa? Baik. Itu di antara yang dibaca oleh Aisyah. Jadi kita kena banyak duduk. Kerana adalah ia malam 10 akhir itu lebih afdal daripada segala malam yang lain. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Artinya malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan yang tidak ada padanya Lailatul Qadar. Ambil pen, tulis, tanda. 1000 bulan ini bersamaan dengan 83 tahun 3 bulan lebih. Berapa tahun? 83 tahun 3 bulan lebih. Besar tak besar pahala? Kita ibadat malam tu saja. Kamu solat, kamu berdiri, kamu qiyam, kamu berzikir, bagi sedekah, apa lagi tu, berdoa. Yang kita buat malam tu diganda lipat ganda 83 tahun lebih. 1000 bulan. Ini pasal itulah kita kena ibadat pada malam tersebut, kerana sangat tinggi darjatnya di sisi Allah Azza wa Jalla. Masuk semasa tarawih itu masuk dah. Solat tarawih yang kita lakukan pada malam tu jadi dah. Lepas tu kita sambung terus sampai ke subuh. Inilah dibahas oleh para ulama, mengatakan bahawa kalau hari siang hari 10 awal Zulhijjah itu lebih afdal, kalau malam 10 malam akhir Ramadan lebih afdal. Sebab apa? Kita kena tanya sebab. Kenapa berbeza dua ni? Jawab dianya, 10 malam terakhir Ramadan ada Lailatul Qadar. 10 hari Zulhijjah ada hari apa? Ada hari Arafah, hari haji, yang berkumpul semua umat Islam. Allah Ta'ala beri keampunan pada hari itu yang begitu ramai. Jadi pada malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada segala pekerjaan kebajikan, daripada 1000 bulan yang tidak ada padanya malam Lailatul Qadar. Dan telah meriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambihi." Artinya siapa yang berdiri buat apa ni? Beribadat. Jangan kata dalam kitab ni terjemah berjaga. Siapa dia berjaga malam 10 akhir Lailatul Qadar, buat apa? Tengok bola. Tak jadi apa. Berjaga, berdiri, beribadat pada Allah dengan mengerjakan taat pada malam Lailatul Qadar, kerana mengharapkan janji Allah yang nak beri pahala 1000 bulan dengan ikhlas. Syarat yang pertama ikhlas, ihtisaban, mengharapkan pahala, dan melakukan ibadat. 3 syarat. Apa kita dapat? Nascaya diampun baginya segala amalan-amalan dosa-dosa yang terdahulu, kesalahan yang lepas daripada dosa kecil, semua diampunkan. Hadis ini diriwayat oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim.
Sama juga dengan hadis lain. Hadis maya tarawih pun lagu ni juga. Nabi kata siapa dia salat tarawih, man qama lailatul Ramadan imanan wa ihtisaban. Siapa dia berdiri pada malam bulan Ramadan mengharapkan pahala, diampunkan dosanya. Jadi kerana itulah ana sangat berpesan kepada tuan-tuan dan muslimin dan muslimat supaya kita jangan duduk bawa sebarkan hadis-hadis palsu dalam cerita ni. Tak payah. Cukup dengan hadis sahih yang ada ini memadai untuk kita beramal dengan malam-malam Ramadan. Rukun i'tikaf itu 4 perkara. Tanda. Rukun i'tikaf berapa perkara? 4 perkara. Yang pertama, niat. Seperti yang lain daripada segala jenis ibadat, kena niat. Masuk dalam masjid, niat i'tikaf. Syarat. Berapa duduk masjid? Malah tolong isteri tukar kain lansing. Boleh pahala ke tak? Tak. Kena niat awal-awal lagi duduk masjid i'tikaf kerana Allah. Bukan nak lari daripada kerja tanggungjawab, daripada buat ketupat tak. Syarat yang kedua, masjid, i'tikaf di masjid. Jangan i'tikaf di rumah dia tak. I'tikaf di masjid. Kerana perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan kerana ijma' ulama mengatakan i'tikaf itu di masjid. Dan kerana firman Allah Taala, "Wala tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid." Dan janganlah kamu melakukan persetubuhan dengan isteri kamu pada ketika kamu beriktikaf di masjid. Jangan. Iktikaf masjid, curi lari balik, tak jadi. Dan masjid tempat sembahyang Jumaat lebih utama. Sebab apa? Biasanya orang iktikaf ini, orang iktikaf ini, yang niat iktikaf tu, kalau dia nak 10 hari, dia bermula daripada malam 21, dia tak balik dah. Duduk di masjid ni terus. Dia tidur di sini, beribadat di sini, nak makan keluar sekejap. Orang bawa makan yang mari makan. Nak pergi ke tanda hajat masjid, dia tak balik ke rumah dia. Pergi pasar dak. Jadi hari ni iktikaf kita tak jadi secara sempurna. Banyak yang iktikafnya mari tidur di masjid. Lepas tu balik pergi mari pergi. Tak, dia nak iktikaf penuh 10 hari duduk situ. Kerana itulah dia nak iktikaf ni di masjid yang ada solat Jumaat. Sebab apa? Sebab barulah kita tak payah keluar nak pergi cari Jumaat. Kerana keluar daripada khilaf mereka yang mewajibkan akan dia. Wajib apa dia? Wajib duduk situ di masjid. Bila orang i'tikaf tak boleh keluar. Dan jika menentukan oleh orang yang bernazar akan masjid, orang ni bernazar, dia kata kalau anak aku dapat 20 aku wajib nak pergi i'tikaf di Masjid Haram Mekah. Pandai sungguh dia. Atau Masjid Madinah, nak pergi i'tikaf di Masjid Nabi di Madinah sallallahu alaihi wasallam, atau Masjid Baitul Maqdis. Apa jadi? Nascaya wajiblah dia kena pergi i'tikaf tu. Siapa dia niat macam ni, dia kena pergi i'tikaf Mekah. Sebulan 10 hari ikutlah. Dan kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tusaddur rihal illa ila salasati masajid, masjidi hadza wal masjidil haram wal masjidil aqsa. Apa Nabi kata? Tidak diikat pelana unta. Maknanya tidaklah boleh kita berniat nak bermusafir untuk ibadat. Niat nak musafir untuk ibadat kecuali kepada 3 masjid. Masjid aku ni, Masjid Madinah, Masjid Mekah dan Masjid Baitul Maqdis. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi kalau kita nak pergi i'tikaf, nak pergi niat musafir, nak pergi duduk di masjid di India atau di Pakistan, tak jadi. La tusaddur rihal. Nabi kata jangan mengembara untuk ibadat kecuali 3 masjid saja. Dan boleh mengganti Masjid Mekah akan Masjid Madinah dan Masjid Baitul Maqdis, tiada akas. Tak boleh sebaliknya. Contohnya, orang ni berniat, kalau saya dapat benda-benda ni, wajib ke atasku i'tikaf di Masjid Baitul Maqdis. Nak pergi takut Yahudi. Macam mana nak buat?
cukuplah kalau dia pergi di Masjid Haram Mekah, dia i'tikaf di situ, ganti daripada Masjid Baitul Maqdis atau Masjid Madinah. Dan tiada akas, tak boleh sebaliknya. Dan boleh mengganti Masjid Madinah akan Masjid Baitul Maqdis, tiada akas, tak boleh sebalik. Mana orang ni i'tikaf, niat i'tikaf Masjid Mekah, kemudian dia tak boleh pergi, dia nak pergi i'tikaf di Masjid Madinah sebab dia kata Masjid Madinah tenang, orang duduk diam, tak ada gangguan banyak. Tak boleh. Ganti hak besar, boleh ganti hak kecil. Niat i'tikaf Baitul Maqdis, boleh i'tikaf di Masjid Madinah. Niat dua masjid, Madinah, Baitul Maqdis, boleh i'tikaf di Masjid Mekah sebagai ganti. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatun fi masjidi hadza afdalu min alfi salatin fi ma siwah illa al-masjidal haram, wa salatun fil masjidil haram afdalu min alfi salatin fi masjidi. Saat sekali kita salat di masjid aku ini, Masjid Madinah, lebih afdal daripada 1000 sembahyang lain di masjid lain pada Masjid Mekah. Dan sekali solat di Masjid Mekah lebih afdal 100.000 kali salat di masjid aku. Ingat dah. Sekali kita semayang di Masjid Mekah, Masjid Haram, pahala dia banyak mana? 100.000 kali ganda. Salat di Masjid Madinah berapa kali ganda? 1000 kali. Ini Bukhari Muslim. Ada setengah riwayat mengatakan salat di Baitul Maqdis pahalanya 500 kali, Masjid Aqsa. Jadi tapi hak dua ni sahih. Hadis ini menceritakan oleh Imam Bukhari, Imam Ahmad dan lain-lain, dan bahawa sembahyang di Masjid Baitul Maqdis itu 500 kali, seperti yang diriwayat oleh Ibnu Abdul Bar, dan kata Al-Bazzar isnadnya hasan. Tanda je. Baitul Maqdis 500, Madinah 1000, Mekah berapa Mekah? 100.000. Kalau kita ada duit, kita pergi solat setiap minggu di Masjid Mekah tak? Tak ada duit nak macam mana? Dengar cerita je lah. Syarat yang ketiga, rukun yang ketiga, tanda situ. Rukun i'tikaf yang ketiga, berhenti, yakni duduk berhenti seketika, sekurang-kurangnya sekadar yang dinamakan tetap, yakni iqamah, duduk situ. Sekalipun tiada dia diam, dia masuk di masjid, dia niat i'tikaf, walaupun dia berjalan munaman, dia pergi sana sini, kira i'tikaf. Dengan lebih daripada qadar tamakninah rukuk, masuk sekejap boleh dia i'tikaf. Maka memadalah oleh pergi mari dalam masjid, dan tiada memadai lalu saja dengan tak berhenti. Orang ni masuk masjid, pintu ni nak keluar pintu belakang, nak pergi ambil benda, dia pun niat i'tikaf, lalu pergi ambil lah, tak jadi. Dia kena berhenti seketika, barulah dia boleh jadi apa? Boleh jadi i'tikaf. Ini fiqh mazhab Syafi'i ini. Dan jika ia bernazar nak beriktikaf, orang ni bernazar nak i'tikaf, apa jadi? Dengan ketiadaan menentukan masa. Kalau aku dapat apa-apa, wajib ke atas aku i'tikaf. Dia tak kata berapa hari, tak kata berapa jam. Apa jadi? Nascaya memadai akan dia oleh dengan satu lahzah. Dia masuk dari masjid sekejap, maya sunat tahiyatul masjid, duduk, assalamualaikum, pergi, cukup dah. Sebab dia kata dia bernazar nak i'tikaf. Kena ingat baik-baik, nazar ni ikut lafaz niat orang tu. Macam ada orang bernazar, nazar apa? Nak makan kambing. Kalau aku dapat apa-apa, aku nak makan kambing, wajib aku makan kambing. Adakah dia kena sembelih kambing? Kau tak payah. Kes ni berlaku banyak. Dia pergi tanya ustaz, saya berniat nak makan kambing. Lepas tu, boleh tak saya makan? Ustaz kata tak boleh makan, awak nazar tak boleh makan kambing. Pening kawan ni, dia niat nak makan kambing. Tok ayah ni kata tak boleh makan. Habis bila nak selesai nazar dia? Memadailah orang ini pergi kedai roti canai, minta semakuk
gula kambing, cicah roti canai, bismillah, makan kambing, balik, lepas dah nazar dia. Rahsia ni kita buka bahaya ni. Terlepaslah ustaz-ustaz kita dengan kepala kambing. Kecuali dia bernazar penuh. Dia kata sekiranya aku dapat apa-apa, wajib ke atasku. Wajib ke atasku sembelih seekor kambing. Lepas tu barulah jadi nazar penuh, maka dia wajib sembelih seekor kambing dan dia tak boleh makan. Tapi kalau dia kata aku nak makan, makan. Memang dia niat nak makan. Selagi dia tak makan, melih puluh ekor kambing pun tak jadi. Sebab dia niat nak makan. Sama dengan kes orang ni juga. Dia kata aku nak iktikaf dalam masjid. Dia tak sebut berapa lama, tak sebut masjid mana. Dia mari masjid sekitar Ar-Rahman Sungai Duria ni, masuk niat iktikaf, semaya sunat, keluar sesarah. Dan rukun tetapi disunatkan sehari. Yang afdalnya dia duduk 1 hari. Dan sunat tiap-tiap kali masuk dalam masjid niat iktikaf. Setiap kali masuk dalam masjid kita niat iktikaf. Inilah yang difaham daripada kitab fiqh Syafi'i. Ada jugalah perbahasan setengah ulama tu kena duduk 1 hari baru jadi iktikaf. Jadi kita ambil yang longgar ni, mudah-mudahan Allah Taala beri pahala yang besar. Dan rukun yang keempat, tanda rukun yang keempat, orang yang beriktikaf itu syaratnya mesti orang Islam. Kalau apik hak tak Islam mari iktikaf, jadi tak jadi? Tak jadi. Dan berakal dan suci daripada hadas besar, baru boleh. Maka tiada sah iktikaf orang kafir, orang gila, kerana tiada sah niat keduanya. Dan tiada sah iktikaf orang yang berhadas besar, kerana haram dia duduk dalam masjid. Satu lagi perbahasan yang ditimbulkan, dan mengikut fiqh mazhab Syafi'i kata tidak disyaratkan iktikaf itu berpuasa. Tak semesti kita iktikaf itu puasa. Bahkan sah iktikaf pada malam hari. Tengah hari kita kerja, nak macam mana? Nak cari rezeki, dekat-dekat raya lagi banyak duit nak guna. Kain apa ni, nak beli baju anak lagi, nak beli kuih lagi, nak buat tu buat ni. Maka malam kita mari niat iktikaf, duduk masjid. Mari maghrib buka puasa di masjid, makan, semaya tarawih, tidur sini. Tak usah balik. Duduk. Pagi-pagi esok balik. Boleh. Tidak syarat iktikaf. Tidak syarat iktikaf apa dia ni? Berpuasa. Kerana hadis, ada hadis mengatakan laisa 'alal mu'takifi saumun siyamun illa ayaj'alahu 'ala nafsihi. Laisa apa ni 'alal mu'takif siyam illa ayaj'alahu 'ala nafsihi. Artinya tidak wajib atas orang yang iktikaf itu puasa, melainkan dia jadikan wajib dengan nazar. Hadis ini diceritakan oleh Al-Hakim dan dia kata sahih di atas rijal Bukhari. Tengok cerita ni. Masalah puasa ni ada masalah sedikit. Sebahagian ulama menceritakan Imam Bukhari rahimahullah, dia kata apa? Imam At-Tirmizi dia cerita Sayyidina Umar. Tanda cerita ni Sayyidina Umar pergi beritahu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, saya bernazar nak iktikaf 1 malam di Masjid Haram ini di zaman jahiliyah dulu, belum Islam. Nabi kata aufi binazrika. Nabi kata tunaikan, pergi tidur satu. Kata di Tirmizi, dalam bab ini diriwayat pada Abdullah bin Amru ibnu Abbas, wa qad zahaba ba'd ahli ilmi, setengah ulama mengatakan apabila seorang laki-laki masuk Islam dan dia bernazar dalam waktu kafir nak taat, maka dia kena tunaikan nazar dia. Sebahagian ulama di kalangan sahabat Nabi dan lain-lainnya mengatakan apa? Dia kata tidak syarat iktikaf itu, la iktikaf illa bisaumin. Tak sah iktikaf kecuali kena puasa. Jadi ada pandangan dia. Ada pandangan sebahagian lain pula kata
Orang i'tikaf tidak syarat berpuasa kecuali kalau dia bernazar. Mana dalilnya? Dalilnya hadis Sayyidina Umar tadi. Umar kata aku nak i'tikaf pada zaman dulu, pada zaman jahiliyah. Jadi zaman ini tak puasa lagi. Maka ini kita perbahasa panjang. Dalam kitab Ibn Qudamah dia kata masyhur mazhab dianya, mazhab Hambali, mazhab Syafi'i, dan beriwayat daripada beberapa orang sahabat Nabi, Sayyidina Ali, Ibnu Mas'ud, mengatakan bahawa tidak syarat berpuasa untuk i'tikaf. Jadi ada setengah ulama lain kata kena puasa baru sah i'tikaf. Jadi kita ambil lah pandangan kita ni, ia mengatakan sah, tidak tak payah puasa. Tamatlah perbincangan yang pertama. Jadi kita galak sangatlah muslimin dan muslimat supaya i'tikaf penuh bulan Ramadan. Anak nak mari ambil, mari pagi hari raya, mari hari raya sama-sama, lepas tu kita balik kampung. Rugi i'tikaf bulan Ramadan. Buat apa lagi? Lama dah tidur rumah, lama duduk main dengan anak cucu. Bulan Ramadan tahun ni aqdul azmi, pasang niat siap-siap aku nak i'tikaf 10 hari penuh. Kita syorkanlah pada semua masjid-masjid. Masjid kita ni, masjid di seluruh dunia ni, yang dengar nasihat kita ni, supaya menganjurkan majlis i'tikaf. Siapa dia i'tikaf penuh 10 hari di sini, pihak masjid boleh uruskan makan minum, boleh. Dia nak buka puasa, mari makan ni atas dia tak makan di luar masjid. Nak sahur, atas makan ni cukup 2 kali sehari yang makan. Buka puasa dengan sahur, moreh sikit lagi lepas tarawih. Boleh tak boleh? InsyaAllah besar pahala jamu orang yang buka puasa. Allah, kalau kita tengoklah anak mari bulan Ramadan, sayu hati, teringat ke kita berpuasa di tanah haram banyak belah tahun, duk puasa di tanah haram ni, teringat orang sana berebut nak jamu buka puasa. Masya Allah. Sahur berebut. Pelajar-pelajar kita Universiti Madinah ni yang tidur di Masjid Nabawi Syarif, waktu nak sahur dia ada tempat khas. Tempat khas di Masjid Ali dipanggil tu. Tempat ni orang lain tak boleh masuk, student yang boleh masuk. Sebab orang lain ada duit boleh beli makanan. Kita pelajar-pelajar ni dikira orang miskin, duafa, pelajar pula orang musafir masuk. Jamu yang dia pula Masya Allah, kambing, nasi mandi tu baru masuk siap. Allah kena hak ni kak. Sihat molek. Pasal nak i'tikaf lalu duduk. Moga orang jamu siap. Habislah kita. Wallahu alam. Kita berpindah kepada bab zakatul fitri. Zakat fitrah, dalil wajib zakat fitrah ni sebelum daripada ijma' ulama. Ijma' ulama satu. Zakat fitrah ni sebelum daripada itu sudah ada dalil dianya. Hadis Abdullah bin Umar yang diriwayat oleh Imam Bukhari rahimahullah, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri sa'an min Ramadan 'ala an-nas sa'an min tamrin aw sa'an min sya'ir 'ala kulli hurrin aw 'abdin zakarin aw unsa minal muslimin. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memfardukan, memperwajibkan zakat fitrah. Artinya kerana berbuka daripada Ramadan ke atas manusia, semua segantang daripada tamar ataupun segantang daripada syair. Zaman dulu tamar ataupun syair. Zaman mari kapur kita ni kias kepada tamar, kepada syair, segantang beras. Daripada orang yang merdeka ataupun hamba, laki-laki atau perempuan, minal muslimin, di kalangan orang Islam. Asalkan dia tu Islam, maka wajiblah dia kena bayar fitrah. Was-saghir wal kabir tak sebut sini. Tambah lagi apa? As-saghir wal kabir, yang kecil dan yang besarnya. Wa amara biha an tuadda qabla khurujin nas ila shalah. Nabi kita perintahkan supaya fitrah ini dibayar sebelum keluar salat hari raya. Dah takbir raya siap dah, Allahu akbar, habis fitrah. Siapa tak bayar lagi dia berdosa.
Dan hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kunna nukhriju zakat al-fitri idh kana fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'an min ta'amin aw sa'an min tamrin aw sa'an min sya'ir aw sa'an min zabib aw sa'an min aqit. Letak kurungnya situ, fala azalu ukhrijuhu kama kuntu ikhriju inda ma'ishtu. Artinya Abu Sa'id cerita, kami sekalian sahabat mengeluarkan zakat fitrah pada ketika kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segantang daripada makanan gandum, atau segantang daripada tamar, atau segantang daripada syair bali, atau segantang daripada zabib. Zabib tu apa? Kismis. Zabib, kismis, tamar kering. Ya, apa ni? Anggur kering. Atau segantang daripada aqid. Tulis, aqid, susu kering, susu masam, dia keringkan dia macam biskut jadi. Kalau pergi di Madinah, di Mekah, tanya tuan kedai, nak aqid, masih ada lagi susu kering, sedap makan. Kita kunyah dia tu sedap. Allah, teringat lagi kita pakai mulut-mulut. Sedap makan aqid. Maka kata Abu Sa'id, sentiasa kami mengeluarkan dia seperti yang ada itu, sebab selama aku hidup ini, selagi aku hidup, aku nak keluarkan ini. Hadis dengan lafaz ini diriwayat oleh Imam At-Tirmizi. Tapi aslul hadis, asfarada Rasulullah itu, iaitulah dalam Bukhari dan Muslim. Tulis hadis lafaz ini di dalam Sunan At-Tirmizi. Dalam Sunan At-Tirmizi. Itu jenis. Akan timbul nanti perbahasan, kita akan sebut di akhir, tentang qadar, banyak mana segantang. Kita pindah pada tajuk lain pula, waktu. Waktu nak mengeluarkan zakat fitrah ni bila? Wajib zakat fitrah dengan mendapati akhir hari daripada Ramadan dan awal juzuk daripada Syawal, kerana diidafatkan, disandarkan. Tulis, diidafatkan, disandarkan zakat itu kepada al-fitri, pada fitr, pada buka, mana buka raya. Pada dua hadis yang terdahulu, zakatul fitri, seperti wajib atas seorang fitrah dirinya, wajib pula ke atas fitrah itu kepada orang yang di bawah tanggungan dia. Mana kita kena bayar, anak-anak kita kena bayar, isteri bayar. Daripada anaknya yang kecil dan isterinya dan hambanya yang Islam sekalian mereka itu tak kena bayar kalau hamba dia orang kafir, wal-iyazubillah. Maka tiada wajib dikeluarkan fitrah, kerana perkataan Nabi SAW dalam hadis yang terdahulu, minal muslimin, dari kalangan orang Islam. Tengok, bilakah wajib zakat fitrah ini dikeluarkan? Apabila orang itu hidup sehingga akhir Ramadan. Contohnya seorang hamba Allah ini hidup, sakit tenak sakit, 5 minit lagi nak azan maghrib, inna lillah wa inna ilaihi raji'un, mati dah pakcik. Kena bayar fitrah ke tak? Bayar? Tak kena bayar, sebab dia mati sebelum akhir Ramadan. Taib, sebaliknya pula, makcik ni duduk di hospital, lagi beberapa minit nak azan maghrib, tu bik anak, baby tu bik, kena zakat fitrah ke tak? Kena zakat fitrah, sebab dia sempat lagi hidup satu juzuk yang kecil daripada Ramadan, akhir Ramadan. Baik tu. Baik, orang ni habis Ramadan,
10 minit dah baru lepas azan maghrib, inna lillah wa inna ilaihi mati. Kena zakat fitrah ke tak? Kena. Sebab apa kena? Sebab dia setelah akhir Ramadan. Hak sore ni pula masuk waktu maghrib, siap dah maghrib, beranak, boleh cucu. Cucu ni kena bayar fitrah ke tak? Jawabnya tak. Sebab dia lepas Ramadan, dia masuk malam raya. Beranak. Itu perbezaan. Dia kata fitrah itu kena akhir juzuk daripada Ramadan. Akhir juzuk pada Ramadan. Ini dipanggil teka-teki yang menarik. Dekat-dekat je tu cerita tu kan, boleh faham. Waktu nak keluar fitrah ni, waktu nak keluar fitrah, zakat fitrah ni, dan sunat mengeluarkan zakat fitrah sebelum sembahyang hari raya pada pagi-pagi hari raya. Ini waktu paling afdal sekali kita keluar fitrah. Kita nak pergi semaya raya, keluar fitrah pagi lepas semaya subuh. Kita janji siap-siap, hei orang fakir miskin dalam kampung saya, lepas semaya subuh mari beratur depan tangga aku ni, aku nak bagi zakat fitrah. Kerana hadis Nabi hadis Bukhari daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bi zakatil fitri qabla khurujin nas ila salah. Nabi kita menyuruh zakat fitrah sebelum keluar manusia pergi salat sunat, salat apa ni, salatul Aid. Dan haram mentakhirkan daripada hari raya dengan ketiadaan uzur. Siapa dia tangguh lepas maya raya baru nak bayar fitrah, maka orang ini berdosa kerana dia tak nak uzur, kerana meluputkan hikmah yang dimaksudkan itu, iaitu mengkayakan fakir miskin daripada mencari makanan pada hari raya. Timbul isu lagi, bila ke waktu dibenarkan bayar zakat fitrah? Di sini berbeza, pandangan ulama berbeza. Mazhab Syafi'i tak, ada lagi mazhab lebih sedap. Mazhab Imam Abu Hanifah, yajuzu ta'jiluha min awalil haul. Masuk tahun ni, bulan Muharram, boleh dah bayar zakat fitrah untuk bulan Ramadan nanti. Bayar dulu. Orang panggil bayar, buka akaun awal. Boleh. Itu mazhab Abu Hanifah. Mazhab Syafi'i, boleh bayar zakat fitrah ni bila awal bulan Ramadan. Mari awal Ramadan boleh bayar. Mazhab lain, mazhab Abu Hanifah, Imam Ahmad, hanya boleh bayar zakat fitrah sehari atau 2 hari sebelum hari raya. Sehari atau 2 hari sebelum hari raya. Mana dalilnya? Dalilnya kata-kata Ibnu Umar, kanu yu'tunaha qabla al-fitri biyawm aw biyawmain. Sahabat-sahabat Nabi keluar zakat fitrah ni 1 hari atau 2 hari sebelum hari raya. Kalau tanya Abu Anas mana baik, jawabnya pandangan ia mengatakan keluar zakat fitrah 1 hari atau 2 hari itu, itulah yang terbaik. Mazhab Syafi'i itu awal sangat. Sebabnya Nabi kata urnuhum anit talab. Tujuan kita bagi fitrah ni supaya orang pakai miskin gembira pada hari raya, banyak makannya, banyak dia dapat benda. Jadi kalau kita awal Ramadan bagi dah, pahwana habis dah, ila rai habis dah. Jadi tak kena dengan matlamat. Jadi cantiklah kalau kita akhirkan keluar fitrah itu sehari atau 2 hari sebelum hari raya. Yang afdalnya kita keluar pada pagi hari raya. Tengok siapa yang kena bayar zakat fitrah pula. Tengok tandalah tajuk dia kat tepi tu. Orang yang dikenakan fitrah, tiada wajib zakat fitrah ke atas orang yang kesukaran, orang yang miskin, pakai hangit, orang ni tak ada apa benda. Kerana firman Allah Ta'ala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Surah Al-Baqarah 286. Tiada memberati Allah Ta'ala ke atas orang melainkan setakat dia mampu. Orang ni mampu setakat ni, bagi setakat ni. Iaitulah mereka yang tiada ada lebih daripada makanan yang mengenyangkan dirinya dan saraannya pada hari raya dan malamnya, dan daripada barang yang patut bagi mereka daripada pakaian dan tempat kediaman, tempat tinggal, dan daripada membayar hutang
Maka orang ni kalau tak cukup nak makan, kalau bayar fitrah hari ni esok dia lapar, maka orang ni tak kena zakat, tak kena fitrah. Tapi kalau tak bayar fitrah tapi gelar tu lekat setengah lengan buat raya, jangan. Oh saya kalau bagi fitrah cukup gatal berah ni kak, esok tak makan nasi, tapi sambil-sambil tak makan nasi tu gelar tu lekat sengit lengan besarnya kata, ni kaya raya ni, selori berah boleh beli, apa lagi nak beli segatan. Jangan duk falsafah. Dan bagi mereka yang ada kemudahan setengah gantang, wajib mengeluarkannya. Dia ada segatan berah, satu gantang setengah nak makan, setengah lagi kena keluar juga zakat. Kerana firman Allah Ta'ala, fattaqullaha mastata'tum, takut oleh kamu akan Allah Ta'ala sedaya upaya kamu. Setakatnya kamu mampu. Kita mampu setengah gantang, bagi setengah gantang. Ayat ini surah At-Taghabun ayat 16. Dan mereka yang kuasa akan setengah daripada segala jenis gantang, wajib atasnya mendahulukan dirinya. Tengok untuk dia nak makan dulu, lebih baru bagi. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Ibda binafsika fatasaddaq 'alaiha, fa in fadula syai'un fali ahlika, fa in fadula syai'un falizi qarabatika. Artinya utamakan, dahulukan dirimu dulu, maka bersedekah olehmu atasnya. So, sedekah kita dulu nak makan. Maka jika lebih sesuatu, maka beri kepada isteri kita. Kalau lebih lagi, beri pada keluargamu. Kemudian daripada dirinya, maka isterinya, kemudian anaknya yang kecil, kemudian bapaknya, kemudian seterusnya lah, orang lain-lain pula. Tulis hadis ini diriwayat oleh Imam Muslim daripada Jabir. Ibda' bin nafsika, ini hadis riwayat Imam Muslim daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dan adalah qadar segantang. Ini kita bicara tentang kadar dia. Segantang itu banyak mana? Segantang 4 cupak. Berapa cupak? 4 cupak, 1 gantang. Tengok falsafah kita ni, baca pun tak faham. Dan beratnya 5 kati dan 1/3 kati negeri Baghdad, dan iaitu 685 dirham dan 5/7 dirham. Kerana sekati Baghdad itu 128 dirham dan 4/7 dirham. Boleh bayar zakat lagu ni? Boleh? Tak boleh nak bayar, banyak mana ni? Tulis. Mengikut kitab fiqh manhaji, mengikut kitab al-fiqhul manhaji, fiqh mazhab Syafi'i, mengatakan segantang itu 4 cupak. 1 gantang banyak mana? 4 cupak. 1 cupak berapa gram? 600 gram. 1 cupak 600 gram kali dengan 4, 600 kali 4, 2400 gram. Jadi segantang, jawabnya 2400 gram. Ini mengikut perkiraan yang dibuat oleh kitab fiqh al-manhaji, al-fiqhul manhaji, fiqh mazhab Syafi'i. Jadi ambil ni lah. Dia kata saya beli seguni, bagi 1. Ikut lah, awak nak bagi 2 guni pun tak ada masalah. Tapi hak yang wajibnya sekadar 600 gram kali 4, 2400 gram. Hari ni kalau mengikut negeri-negeri di Malaysia ini berbeza-beza. Ada negeri RM7 fitrah, ada negeri RM10. Dia tengok negeri kaya. Negeri kaya berah dia mahal, basmati mahal. Jadi kita bayar, sebaik-baiknya kita bayar. Dan adalah wajib zakat fitrah itu, tengok dalam fiqh Syafi'i, wajib zakat fitrah itu daripada makanan yang ghalib, yang biasa mengenyangkan pada negeri di mana kita makan, seperti gandum di Mekah dan beras di negeri kita, kerana kias dengan harga mabi' dan kerana menilai mengenali oleh hati fakir miskin kepadanya. Menginginilah orang hati miskin nak pada dia. Jadi dalam masalah ini, isunya duduk di mana? Isunya duduk di berapa kadar bayaran fitrah
kita kena kembali kepada segantang beras 2,400 gram, nilai dengan duit berapa. Jadi kalau mengikut fiqh mazhab Syafi'i dan mazhab-mazhab lain, tidak sah keluar zakat fitrah dengan duit, dia kena keluar dengan beras, dengan makanan. Cuma oleh kerana suasana hari ni agak berat, zaman dulu tak apalah, sekampung ada 300 orang, ada 500 orang, boleh lagi kalau bayar zakat fitrah dengan beras. Pak Imam sempat lagi nak simpan di rumah dia. Hari ni satu qaryah ada 5,000 orang. Kalaulah kerajaan tak ambil pandangan mazhab Hanafi yang membenarkan zakat fitrah dibayar dengan beras, jawabnya Pak Imam tidur duduk berhari raya di mana? Di atas beras. Betul tak? Dah penuh beras dalam rumah dia. Selamat hari raya Imam, selamat, duduk atas beras. Tak beli kerusi apa. Jadi alhamdulillah kita ni memanglah dari segi sunnahnya mazhab Syafi'i pun mempertahankan sunnah, mengatakan zakat fitrah mesti dibayar dengan makanan. Cuma kajian ambil maslahah yang kuat, menerima pandangan mazhab Hanafi yang mengatakan zakat fitrah boleh dibayar dengan duit kerana maslahah yang tertentu. Jadi kita terima. Cuma secara peribadi, ini pandangan peribadi bagi anak lah. Abu Anas ni sampai hari ni anak tak pernah keluar zakat fitrah dengan harga. Kita berpegang dengan at-tamassuku bil asli, berpegang dengan asal fitrah ni kena bagi makanan. Jadi orang kata ustaz ni literalis dalam masalah ni, saya mengaku saya literalis dalam masalah fitrah. Saya tak nak bayar zakat fitrah dengan duit. Tapi kita terima ijtihad ulama ni, tidak menentang, cuma dari sudut peribadi. Jadi anak kata kalau tuan-tuan mampu bayar zakat fitrah ni dengan makanan, itu yang terbaik. Habis hak kerajaan nak duit, bayar ke duit dia, niat sedekah. Dan kita sendiri pula kita bayar untuk kita dengan Allah, kita bayar makanan. Apa salah? Banyak 2,400 gram, tak sampai 3 kilogram. Berapa ringgit? Berapa ringgit? Kalau beli sekapik beras 10 kilo 2,400, boleh dah 4 beranak dah boleh situ. Allahu Akbar, murah sangat. Niat sedekah fisabilillah, zakat wajib kan Allah. Alhamdulillah, tamatlah kita berbincang tentang zakat. Ada apa-apa soalan masalah zakat ni? Kerana kita nak buat sungguh ni, nak Ramadan dah ni. Ada soalan boleh tanya nanti insya-Allah. Jadi tamatlah perbincangan kita. Sampai di sini kita akan sambung lagi khatimatun nas'alullaha husnaha. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.